Nanti. Kita habis. Okay, live on. So sahabat, kita nak buat live pada malam ni, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan bersama-sama dengan sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita harap sahabat-sahabat ataupun aktivis masyarakat, pimpinan masyarakat, kita buat laporan polis untuk polis siasat kebiadaban biadabnya seorang bekas menteri kerajaan gagal 22 bulan yang hari ini sedang berkempen teruk-teruk di Sabah dalam PRN di negeri Sabah, yang mana telah mengeluarkan kenyataan samakan downgrade ataupun menghina pihak keselamatan negara, PDRM dan juga tentera yang berdepan dengan isu kes Sulu Sulu attack, Lahad Datu dan sebagainya. Ini isu-isu dia. Dan nak tengok macam mana punya biadab punya menteri-menteri, bekas menteri PH yang betul-betul kurang ajar, yang tak jaga sensitivity balu-balu, yang mana 10 individu yang terbunuh dalam pertempuran dengan pengganas di Lahad Datu. Mana ada mereka fikir benda-benda ni. Jadi bagi orang-orang Sabah dalam PRN yang sedang berlangsung, kempen yang sedang berlangsung ni, boleh menilai sendiri kegagalan kerajaan gagal 22 bulan yang memerintah, yang sebelum ini memerintah Malaysia. Dan dia juga yang bercakap ni, Katapi ni, nak kita kata bodoh, bangang macam mana, dia downgrade, menghina pejabat awam, mencetuskan suasana tidak ketenteram apabila downgrade ataupun menghina pejabat-pejabat awam ni kononnya berperang dengan ayam dan anjing. Ni bangsat, kononnya duduk dalam kelapa sawit, dia kononnya peperangan itu macam sandiwara berlakon. Inilah kita nak beritahu kata kerajaan yang gagal 22 bulan ni. Kita harap lepas ni ramai di Sabah sendiri pun dah ada ramai buat laporan polis. Di Kuala Lumpur pun dah ramai, banyak dah buat laporan polis. Ambil tindakan kepada biadab kurang ajar ni. Pemimpin kurang ajar ni. Mereka celaka, mereka tak ada sayang mulut untuk menghina pejabat awam yang menjaga keselamatan negara. Pihak PDRM yang terkorban, pihak tentera yang terkorban, dan tanggapan lebih terbunuh lebih 50 orang, bukan pejuang, pengganas di Lahad Datu tu. Hari ni bila depa dah gagal, kerajaan gagal 22 bulan ni, tak tahu nak buat apa. Mendamai kempen ni, dia kata hari itu adalah isu pilihan raya, perang tu. Kita bertempur dengan puak-puak musuh di Lahad Datu tu. Dia berkata sandiwara. Ini tindakan kurang ajar yang kita patut, dan umat Islam, pemimpin dan agensi kerajaan yang mana bertanggungjawab kena ambil tindakan. Dia mengkucah kacirkan, menghuru-harakan negara. Orang-orang lagu ni cukup celaka. That's why bila jadi menteri pelancongan, mana ada akhlak. Pelancong daripada Wuhan, China yang terlibat dengan COVID-19 dibenarkan masuk ke Malaysia. Individu-individu yang kita kata ni, individu yang tidak layak menjadi pemimpin, individu
yang mewakili pemimpin, yang mewakili parti-parti yang gagal memerintah negara. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, mereka dah gagal lah memerintah negara selama 22 bulan. Kerajaan gagal ni. Dan hari ni mereka dah tak boleh nak buat apa. Mereka pergi di Sabah ni duk kempen. Dan kita harap orang-orang Sabah pun celik dan tengok apa yang berlaku. Apa puak-puak ni nak bawa dalam PRN di Sabah, nak bagi Syafi'i Bedal ni lah, bawa pemikiran, aliran pemikiran liberal dalam church masuk, dalam ni masuk. Ni sama lah. Orang-orang lagu ni ke tepi, ke tengah ni semua ni. Ke tepi, ke tengah, apa tak tahu ni. Tak ada langsung nak jaga sensitiviti umat Islam. Orang penjawat awam yang melakukan ataupun melaksanakan tugas dalam peperangan yang pertempuran dengan 50 pengganas, bukan 50, ramai pengganas-pengganas yang berkelengkapan bersenjata canggih. Yang ni yang berlaku. Tapi Alhamdulillah, hari ni bila nampak Allah tonjolkan sendiri pemimpin-pemimpin ni, mereka mai, mereka kempen dalam PRN ni, mereka sendiri keluar kalam-kalam yang memang itulah melahirkan, itulah kewibawaan, itulah mereka identiti, itulah mereka ni yang kita kata pemimpin kerajaan gagal. Bukan pemimpin, pecacai kerajaan gagal 22 bulan. Pecacai kerajaan gagal 22 bulan. Dan sebelum tu dalam kerajaan gagal 22 bulan pun ada juga seorang jutawan yang duk mengaut hasil keuntungan berjuta-juta daripada hasil projek di Malaysia. Dia berita tentera makan kidong. Yang ni pun ni individu-individu yang memang mulut-mulut komunis ni, mulut-mulut komunis, berjiwa sosialis, bermulut komunis, bangsa-bangsa chauvinis ni. Yang ni semua, that's why benda-benda ni berlaku banyak, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan saat lagi boleh tengok page Tok Singa ataupun page Mamu Parpu lah. Mereka akan buat live di IPD Timur Laut. Dan ada beberapa orang, mereka akan buat laporan polis terhadap Pak Muhammadin nama dia, menteri tu, Katapi tu, yang biadab mengeluarkan statement menghina pejabat awam, menghina Asyahid yang meninggal, yang berdepan dalam pertempuran dengan pengganas teroris daripada Sulu di Lahad Datu. 10 orang individu ni, 6 dikatakan daripada Sabah, 4 daripada Semenanjung. Individu-individu terkorban untuk mempertahankan negara daripada tangan-tangan musuh yang nak masuk menceroboh Lahad Datu. Yang ni benda-benda yang menjadi sejarah, tuan-tuan. Bila hari ni, bila mai puak-puak chauvinis ni, perangai komunis, perangai iriati, perangai jahat ni semua, mereka ni dia mai. Mamu Parpu ni, on the way Mamu Parpu. Mohsen Latif 2, on the way atas jambatan. On the way. Tadi tunggu Tok Singa kata dia baru keluar. Dia suruh saya mai dulu. Ingat nak mai dengan Tok Singa sekali senang. Sekejap lagi kita boleh on live untuk tengok live dari Mamu Parpu. Dan juga mungkin ada Tok Singa. Dan mereka akan hadir ke IPD Timur Laut untuk membuat laporan polis terhadap pengkhianat mulut longkang ni. Mulut longkang tu dia punya jahat. Mereka tak boleh nak, mereka tak kira. Mereka ada tanpa segan silu menghina menghina keselamatan balu-balu yang ditinggalkan. Dia tengok bila seorang individu bekas pemimpin yang biasa memerintah negara selama 22 bulan, bila mengeluarkan statement, tak fikir tentang balu-balu yang meninggal. Balu-balu yang ada, yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka yang berjuang, yang mempertahankan keselamatan negara. Mai tang mereka cakap ikut suka, lepas kempen ni politik itu
dekat pilihan raya, yang ni sandiwara, yang ni kelapa sawit. Semua cara cakap tu nampak dah. Memang ada jiwa-jiwa rasis, jiwa-jiwa komunis, jiwa-jiwa yang tidak mempedulikan rakyat dalam negara kita. Yang ni. Ni alhamdulillah kita tengok ramai dah di sahabat-sahabat kita yang buat laporan polis, dan kita akan memperbanyakkan laporan polis ni untuk polis siasat. Polis siasat individu buta perut yang ada ni. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah SWT. Apa tulis apa pun tak ada baca, tak ada komen apa, pasal dia tengah bawa kita lumpuh perjalanan. InsyaAllah kita tak tengok gini, kita dah tengok lumpuh perjalanan. Kita dah cuma nak beritahu kata individu ni memang dia tak sayang mulut. Dia memang kurang ajak, memang celaka. Mulut dia memang mulut longkang, memang dia tak ada rasa. Memang inilah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemimpin yang bodoh, pemimpin yang jahat ni. Dia jelmakan diri dia semenang. Allah Taala tunjuk lah, memang dia tak boleh sindung. Dia terlepas cakap ke apa ke, itulah yang ada dalam benak hati perut dia. Benak hati perut dia yang ni yang ada dalam benak hati perut dia. That's why insyaAllah kita harap tuan-tuan, sahabat yang rahmati oleh Allah, penduduk rakyat Sabah, Sabah, buat keputusan yang terbaik bah. Apa kita nak idiot cakap, depa tak apa nak pandai lah, kita orang utara kan. Jadi rakyat Sabah boleh buat keputusan yang bijak insya-Allah dengan penjelasan ataupun penghinaan yang telah dibuat oleh pemimpin parti-parti yang memang mempunyai unsur-unsur menghina pejabat awam, PDRM, polis dan juga tentera yang mana mempertahankan Sabah dalam peperangan, dalam pertempuran di Lahad Datu bersama teroris, pengganas dari Sulu ni. Jadi alhamdulillah, bila berlaku benda ni, insya-Allah kita harap pengundi-pengundi ni, bukan pengundi sajalah, yang ni menjadi iktibar kepada kita, menjadi petunjuk kepada dalam PRU 14, PRU 15 nanti, walaupun ada modul-modul fitnah yang telah disusun atur untuk disebar, ditabur, dicampakkan di dalam media-media maya untuk mempengaruhi anak-anak muda yang kononnya akan mengundi dan menyebelahi golongan-golongan ataupun parti-parti Chauvinis, komunis, DAP celaka yang ada di Malaysia ni. Jadi kita harap alhamdulillah yang ni menjadi video statement pemimpin kerajaan gagal 22 bulan di dalam PRN di Sabah ni boleh menjadi satu benchmark ataupun signal ataupun satu isyarat kepada dalam PRU 15 nanti, insya-Allah inilah pemimpin-pemimpin yang chauvinis komunis ni akan bawa negara kita. InsyaAllah pengundi-pengundi cerdik. Kalau orang bodoh yang buat statement menghina orang lain tanpa dia tak kira apa lah, kira keluar dari mulut dia, itulah daripada hati perut dia. Itulah hati perut dia. Dalam hati perut dia itu sebenarnya saya nak bercakap ni. Dalam hati saya memang saya tak puas hati kat dia, memang saya meluat kat dia. Puak-puak chauvinis, komunis, DAP celaka ni, itulah celaka. Dan kita tetap terus akan kata dia celaka dan terus celaka sampai bila-bila. DAP ni memang parti celaka yang akan memecah belahkan negara kita, yang akan merosakkan ketuanan bangsa, ketuanan perpaduan antara kaum di Malaysia ni. Yang nak bagi rosak ni semua adalah daripada bangsa chauvinis, komunis, DAP celaka ni. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam PRU, standby tuan-tuan. Bersedialah kita semua tuan-tuan dalam manhaj kita sebagai dalam sistem kerajaan berparlimen, dalam sistem pilihan raya ni, kita apa saja ni kita kena berdepan. Sebab apa? Sebab perancangan dalam PRU 15 ni memang penuh cabaran, liku-liku dan cabaran yang kita akan hadapi dalam PRU 15. Sebab lagi mencabar daripada PRU 14. Pasal apa? Pasal dengan berjayanya di Partawan negara dalam keadaan
dengan modul yang mereka tabur fitnah, campak satu isu, tauk satu isu, confuse and conquer, divide and rule. Ini yang berlaku dalam apa ni, dalam kempen manifesto penipu, ranjau dan fitnah ni dalam PRU 14 dalam 2018, dan ini akan berlaku dalam PRU 15 yang lebih getir. Sebab apa? Depa dah tahu dah anak muda orang Melayu kita ni nak suka apa. Oh, kita ranjau pasal PTPTN, kita ranjau pasal ni, kita ranjau pasal ni. Depa dah tahu dah. Jadi dalam PRU 15 akan datang, kita bersiap sedia untuk berdepan dengan puak-puak chauvinis, komunis, DAP, celaka dan parti komponen, termasuk parti komponen Pejuang ke Pejuang? Kita tak tahu Pejuang ke Pejuang. Yang saya tahu Pejuang lah, mereka ni mata duitan, keturunan apa ni Mahathir Mohamad ni, yang dituduh, bukan dituduh, yang dikatakan oleh pemimpin keadilan, Presiden Parti Keadilan Malaysia, yang nama dia Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mengatakan bahawasanya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan anak-anak dia mempunyai kekayaan luar biasa. Yang ni siapa yang kata? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi apa yang kita nak buat, apa yang kita nak maklumkan kepada semua yang ada pada hari ini, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, apa kita nak beritahu kat tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, dalam PRU 15 ni kita kena guna balik modul-modul yang ataupun ucapan-ucapan daripada Mat Sabu, daripada pokok macang lah, pokok senar dah, buta put ni. Statement-statement ni kita buat keluar video lah bagi dia bercakap balik. Depa ni yang duk maki Maha Fir'aun, depa ni yang duk maki macam Mat Sabu duk bagi tahu. Dia kata ni apa, Halim Saad, Renung Holding, Eric Chia, Pewajah Steel, semua maki gila babi mah. Maki Tun Dr. Mahathir ni Maha Fir'aun. Jadi kita guna balik. Termasuk juga parti Mata Lebam ni, Parti Keadilan. Bukan Parti Keadilan, nama Keadilan tidak adil langsung kan. Parti Keadilan Rakyat kononnya. Yang wujudnya Parti Keadilan Rakyat hasil daripada kena pecatnya seorang individu yang bernama Anwar Ibrahim, yang dipecat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan hari ni insya-Allah individu ni yang bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir nak tawan milik negara ni, kelang kabut lah nak bagi jawatan PM sama-sama mereka punya teruk. Yang kata aku kata kat hang, Muhyiddin Yassin nak buat, kita dari kerajaan asing tak nak kena mengenang mereka. Yang jadi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang berebut jawatan PM Anwar, yang dah dapat PM letak jawatan. Yang ni yang berlaku tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Kekayaan luar biasa Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga anak-anak beliau diceritakan oleh Anwar Ibrahim. Kroni-kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merosakkan harta mengedak negara, yang mereka tuduh Datuk Seri Najib buat YMDB lah, yang tu lah, yang ni lah, Pewajah Steel hilang 15 bilion, Renung Holding 6 bilion, apa ni, Mas Airline Tajuddin Ramli berbilion-bilion. Swastakan Mas Airline, lepas itu kerajaan ambil balik apa ni, Mas Airline dengan kerugian yang ditanggung oleh kerajaan. Yang ni yang berlaku tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam PRU 15, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita akan berdepan dan kita akan bersama-sama, insya-Allah kita akan terus, dan kita tidak akan berdiam diri dengan individu-individu yang memang chauvinis, komunis, DAP celaka ni. Dan tetap kita akan buat kerja, dan dalam PRU 15 ni kita akan memperkasakan kita punya hujah-hujah, kita punya kempen pilihan raya kita, untuk kita tunjuk, kita nak pastikan
modul yang digunakan dalam PRU14 itu tidak di copy paste. Tidak di copy paste untuk diguna semula dalam PRU15. Dengan penuh strateginya, depa cerita. Dan hari ni kita nak beritahu apa? Kalau ada individu-individu yang masih lagi boleh fikir, orang Pulau Pinang, orang Tanjung kata boleh fikir, orang Kuala Lumpur kata boleh berfikir. Boleh berfikir sejenak, tengok balik kepimpinan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kroni-kroni dia, tali barut dan pecacai yang kaya raya dengan duit kerajaan. Dan juga ketika Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan, siapa kroni-kroni Anwar Ibrahim yang kaya raya sehingga berbilion-bilion aset, ratus juta aset mereka? Yang ni kena tengok balik. That's why ramai pemimpin-pemimpin yang hebat keluar meninggalkan Anwar Ibrahim. Keluar daripada duduk dalam jamaah yang membantu Anwar Ibrahim dalam kepimpinan Anwar Ibrahim. Nak tawan negara ini, nak pegang negara ini dengan menjadi Perdana Menteri. Dia tinggal. Siapa dia? Ramai pemimpin, 30 orang lebih. Ada buku 30 individu lebih. Dalam buku tu 30 orang individu lebih yang tinggal Anwar Ibrahim. Cikgu Siddiq Baba, Profesor Emeritus Cikgu Siddiq Baba, Ustaz Ismail Mina, Datuk Aidit Ghazali, Zulkifli Nordin. Baru ni kita bincang dengan Kak Min. Kak Min tu pun bekas ketua wanita keadilan Pulau Pinang. Banyak Zairin. Banyak yang keluar yang tak boleh. Mereka tak boleh duduk dengan dia. Sebab apa? Sebab memang jenis penipu, berputak belit, bercabang lidah, bercabang. Yang ni yang dibentuk oleh saudara Abang Non Anwar Ibrahim kita yang dah jadi calon PM. Calon PM ke berapa kita tak tahu lah. 16 September itu kata nak ambil alih negara. Macam-macam dia punya suasana ataupun strategi yang dia nak ambil. Bila sampai satu tahap, kira kerajaan ni mereka nak ambil, sampaikan perbincangan dengan Tun Dr. Mahathir ni menjadi kucak-kacir sampai Tun Dr. Mahathir letak jawatan. Allah, kita harap syukur kepada Allah SWT dengan peletakan jawatan ni dah digantikan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita dapat selamatkan aset-aset negara. Aset-aset negara yang dijual oleh bangsa chauvinis komunis yang pegang MOF, Menteri Keuangan negara kita. Siapa dia? Yang hari ni dihadapkan ke mahkamah dengan isu terowong, isu rasuah, isu apa semua, yang bercakap tentang integriti, yang bercakap tentang apa? The rule of law. Siapa yang bercakap? Ni bangsa chauvinis komunis DAP celaka ni. Siapa dia? Lim Guan Eng. Jadi orang-orang yang nak bercakap pasal ketelusan, nak cakap pasal the rule of law, kalau mereka sendiri terpalit dengan isu-isu rasuah, isu-isu yang menjual aset-aset negara, insya-Allah kita harap Kementerian Keuangan hari ni, Menteri Keuangan hari ni boleh mendedahkan lagi banyak isu-isu yang perkara-perkara besar yang mana boleh mendedahkan apa penyelewengan dan kesilapan besar bila kerajaan gagal 22 bulan memerintah, dan juga mereka membawa hala tuju negara ni untuk menghancurkan aset-aset ataupun equity di bawah Bumi Putra. Yang ni tuan-tuan sahabat-sahabat ini rahmati oleh Allah SWT. Jadi kita harap dalam PRU15 ni kita terus buat kerja lah. InsyaAllah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain yang dah sedang, yang dulu memang geram dekat geram dekat Najib, geram kat apa semua, jadi semua dah dapat kesedaran lah, dah dapat sedang lah. Dah sedang. Ni Mamu Parpu semua bila dapat dah sampai dah. Saya dah sampai dah. Sahabat-sahabat kita ni duk ada dah. Sebelum kita hari nak start live baru. Nak start live baru, jadi kita nak berhenti dah live ni. Jadi sebelum kita berhenti live ni, kita nak stop dah, nak dah. Siap 5 minit Jadi sekejap lagi sahabat kita tunggu seorang dua lagi untuk kita
nak buat laporan polis terhadap Katapi ni, bekas menteri pelancongan. Bekas menteri pelancongan memang yang tak berkaliber. Jadi insya-Allah kita harap tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita harap kita kena move on untuk dalam PRU15. Kita jangan bagi peluang dan ruang kepada parti chauvinis ataupun pemimpin-pemimpin Melayu yang lain. Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin Melayu yang lain. Parti Pejuang, parti Mata Lebam, parti Pan Pen Pon Kuali. Ni Sadiq kanak-kanak tu, dia nak buat parti kanak-kanak. Parti kanak-kanak yang ditaja oleh DAP je. Depa kata dengar kata depa taja DAP saja. Eloklah parti budak-budak. Jadi benda-benda semua kita harap dalam PRU15 ni kita menjadi bukan mata dan telinga lah. Kita menjadi aktivis masyarakat, aktivis untuk kita move on dalam PRU15 bagi pencerahan. Semua sahabat-sahabat yang dirahmati, yang ada guna media maya, platform yang masing-masing ni, kita akan share benda-benda yang betul saja. Kita tak akan share benda-benda fitnah. Saya bercakap hari ni bukan benda fitnah. Saya bercakap hari ni, saya kata anak Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mukris, Mirzan, Mozani, Marida Mahathir, mereka mempunyai kekayaan luar biasa. Saya tak fitnah. Saya tak fitnah. Kalau ada orang keadilan, ada macai-macai, ada RBA babi-babi, yang guna nama Melayu, yang guna nama Cina, yang guna nama India, tapi RBA babi-babi yang nak menafikan benda ni. Orang mama cakap pandai. Bukan cakap pandai, aku copy paste je. Aku copy paste apa yang Anwar Ibrahim kata. Anwar Ibrahim kata. Tak tahu ketika tu Anwar Ibrahim kena tumbuk dengan Rahimno atas muka, berlebar muka-muka. Pasal tahu pasal apa tak tahu. Tapi hampa tanya sendiri. Hampa siapa kalau dia pecacai kepada Anwar Ibrahim, pecacai kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi tolong tanya balik pemimpin-pemimpin hampa ni, dan hampa patah balik. Hampa balik hampa tengok nilai hampa. Sebab aku takkan cakap fitnah. Kita cakap perkara yang sebenar. Untuk kita teruskan parti hapuskan Sri Kumar. Memang patut dihapuskan. Kita bagi tahu dah, memang kita harap dah, memang kita harap untuk kita pastikan kita pastikan kerajaan yang ada pada hari ini mengharamkan parti DAP chauvinis komunis ni. Parti celaka ni kita patut haramkan lah. Pasal apa? Parti ni parti resis. Kita parti resis. Betul tak? Parti resis. Tapi kita nak buat macam mana? Tak? Kita nak buat macam mana? Parti resis, chauvinis, komunis. Parti resis. Kita nak buat macam mana? Tapi kita nak buat macam mana? Parti resis. Kita nak buat macam mana? Jadi kita harap pada hari ini, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita harap Siva Kumar, kita harap betul-betul Siva Kumar, kita bercakap benda yang baik. Kita bercakap benda-benda yang memang kita nak bawa pendekatan perjuangan kita dalam menegakkan alik bata agama, bangsa dan tanah air. Nak jaga kita punya kesefahaman antara kaum, nak jaga kita punya macam-macam kita nak jaga. Sebab apa? Negara kita ni dia makmur dengan pelbagai kaum dan sebagainya. Hari ni bangsa-bangsa luar yang cemburu akan kita ni, yang mana negara-negara daripada yang dah mengiktiraf LGBT, mengiktiraf golongan liberal, mengangkat golongan-golongan liberal, dan orang-orang Islam sendiri yang berfahaman aliran pemikiran pluralism agama. Depa ni semua dah rosak dah. Mentaliti depa dah rosak. Negara depa dah hancur dah. Depa iktiraf LGBT dia dimai macam-macam penyakit. Mai jadi penyakit macam gila babi macam-macam. Jadi bila hari ni depa tengok Malaysia tak iktiraf LGBT, pondan pun kita tak iktiraf, gay pun kita tendang. Mai bergaduh orang pukul gay. Siapa-siapa ni? Saya dapat nampak ni depa duk bersekedudukan homoseksual, depa pukul macam-macam. Sebab apa? Sebab ketidaktenteraman antara orang, individu. Kita tak selesa dengan suasana LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender. Kita tak setuju. Jadi benda tu menjadi perbualan kita. Kita tak setuju benda. Jadi negara luar tengok depa ni tak iktiraf LGBT
Oh masih elok lagi duk jaga Islam lagi Oh dalam Malaysia ni duk dengar azan lagi Yang ni benda-benda ni yang dicemburui oleh musuh-musuh kita. Musuh-musuh duk ada di luar. Jadi apa yang mereka buat? Mereka lepas tali barut yang mewakili pemimpin-pemimpin Chauvinist ni. InsyaAllah tuan-tuan, sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah, kawan-kawan saya dah tunggu dah. Kami nak pergi masuk dalam balai IPD Timur Laut melaksanakan laporan polis, dan insyaAllah kita akan jumpa tuan-tuan saat lagi. Kalau ni tuan-tuan boleh like Mamu Parpu ataupun Mohsin Latif 2 ataupun Tok Singa Pish, mereka akan buat live lah. Daripada ada takkan saya nak buat kita punya kita buat kecil-kecil kita bukan orang-orang ni, sebab mereka ada figure, kita bagi mereka bercakap. Jadi tuan-tuan, kita sebelum kita stop live kita harap sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, kawan-kawan yang kita harap pejuang-pejuang kita lah sebagai pejuang-pejuang yang akan bagi pencerahan dalam suasana yang kita tidak dibayar. Kita tidak dibayar, kita bukan makan rasuah, kita sayangkan akan negara ni. Yang mana India, yang mana China, yang mana duduk di Malaysia, di Kadazan, Bajau, macam-macam bangsa dan budaya etnik yang kita hidup aman dan damai negara kita ni. Kita nak bagi kita kekal dalam keadaan suasana harmoni ni sampai bila-bila. Dia sampai anak cucu kita. Kita tak mau ada individu-individu yang bawa suasana ataupun budaya mengiriati, benci kepada bangsa lain. Bangsa Chauvinist ni benci pada Melayu. Bangsa Chauvinist ni benci kepada orang-orang India. Bangsa Chauvinist ni dia nak bawa bangsa dia saja. Tak betul. Sebab benda ni tak akan berlaku. Di Malaysia tak akan wujudkan perangai orang-orang yang ada attitude perangai setan aku ni. InsyaAllah kita tuan-tuan, sahabat-sahabat ni rahmati oleh Allah, kita teruskan dalam piadu dalam selalu kena peringat. Sebab yang bercakap tentang musuh dan parti-parti penyapu ni semua, parti-parti mulut-mulut longkang, termasuk bekas menteri kerajaan gagal 22 bulan yang menghina PDRM, yang menghina pejuang-pejuang kita yang syahid di jalan Allah mempertahankan negara dalam pertempuran di Lahad Datu, dengan pertempuran dengan musuh-musuh teroris pengganas yang masuk, dan kita bunuh lebih kurang 50 orang. Alhamdulillah, kita ucapkan kita harap Allah Ta'ala tempatkan orang-orang ni bersama orang-orang yang beriman dan mendapat ganjaran syahid. Sebab dia mempertahankan negara. Tak ada siapa berani dengan sniper bagi tangkala pecah. Dia angkat ni, saya dengar sendiri satu cerita daripada sahabat kita, anak dia yang masuk dalam peperangan tu. Dia kata apa? Dia angkat bendera putih. Pihak musuh ni angkat bendera putih, bubuh di kayu, dia ikat kain putih, dia angkat. Jadi sahabat-sahabat ni duk ingat tak ada apa lah. Polis-polis semua dia pun bangkit. Dia suar-suar kepala daripada kubur tu, suar-suar kepala, sniper bagi tang kepala, pecah. Mati dalam kubur tu. Tuan-tuan nak tengok jahat tak jahat. Jadi hari ni bila depa ni diaibkan, di-downgrade kan, dihina oleh seorang bekas menteri Ketapi ni nak tergelak dia. Kita bukan nak tergelak. Kita harap kerajaan kena ajak pimpinan negara, agensi kerajaan yang terlibat, tolong ajak puak-puak Chauvinist yang ada jiwa resis ni supaya mereka diambil tindakan. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati, dan insyaAllah kawan-kawan nak tunggu dalam tu. InsyaAllah saat lagi boleh pergi tu live Mamu Parpu ataupun Tok Singa Pish untuk kita teruskan live pada hari ni. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada kawan-kawan lain nak komen, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar.